عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, sebagaimana biasa, kalau dapat dengar suara saya, visual, audio jelas, tulis sikit di chat itu, Alhamdulillah dari Kelang, Alhamdulillah dari Rawang, Alhamdulillah dari Shah Alam. Cuba tulis sikit. Okey, Alhamdulillah dari Sepang, Kak Rahayu. Oh, seorang je dengar suara saya. Dah ada dah. Oh, Mak Uda ada juga. Mak Uda, Raja Azmi, KL Central, Rahima, Shah Alam, Musafir Dunia, Rawang. Alhamdulillah jelas. Okey, Seremban, Putrajaya, Taman Permata, Hulu Kelang, Puan Zakiah dari Singapura, Kak Sabaria, baju kuning jelas. Baju kuning jelas. Okey. Okey. Salam, Kelang. Alright. So, shall we start now? Bismillah. Kita masuk minggu lepas, kita dah introduce, kita dah mukaddimah bab sabar. Kalau masih ingat, saya sebut minggu lepas kita sabar ada berapa jenis sabar, menahan diri, sabar untuk apa? Ada berapa minggu lepas kita sebut? Tulis dekat ruangan chat tu. Ingat tak lagi? Bila masuk bab sabar, 3. Ada orang kira 3, ada orang kira 4. Bolehlah. Apa dia? Sabar untuk apa yang kita bincang minggu lepas? Sabar. Sabar untuk apa? Cuba tulis sikit kat chat tu. Kita tu dulu sikit. Kita nak kaji sikit. Sabar apa? Kita sebut dah minggu lepas, sabar ada 3. Betul. Sabar. Cuba tulis sikit. Kita exercise jari. Kita tak boleh nak exercise nak lompat-lompat. Exercise dengan jari je. Kalau orang buat. Okey, sabar untuk taat perintah Allah. Betul, sabar untuk tinggalkan maksiat. Sabar tentang perkara yang menimpa. Yes, okey. Sabar melakukan ketaatan, sabar menahan diri daripada melakukan dosa, sabar di atas apa yang berlaku. Yang ketiga tu, sabar atas apa yang berlaku, dia ada bagi 2 pula kan. Sama ada yang berkait dengan mencetus kemarahan kita, ataupun sabar dalam bentuk musibah-musibah. Okey. So sebagaimana biasa, Imam An-Nawawi setiap bab dalam kitab Riyadhus Shalihin ini akan dimulakan dulu dengan beberapa ayat Al-Quran. Firman Allah, qala Allah Ta'ala, allazina amanu allazina amanu. Aku lain sikit ayat ni. Saya rasa macam lain je ayat. Bab sabar. Ya. Tertinggal. Wahyu. Yang kita, saya cek yang bahasa Arab, yang buku sama dengan saya ni, dia kena ada ayat yang pertama tu. Betul Kak Maziah, dia kena ada ya ayyuha. Kat buku ni. Kat sini ni allazi sahaja. Dia sepatutnya kena ada kat depan ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru. Jumpa tak? Kalau yang cetakan sama dengan saya ni, kena ada ya ayyuhallazina. Apa ni? Kat atas ni jangan tengok ni nota saya. Ni nota saya. Tapi bahasa Arab lah. Okey. Jadi kena ada kat sini ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru. Okey, ni cetakan yang muka surat 45. Kak Rahai. Okey, ada cetakan yang ada ya ayyuhallazina amanu. Tamam, bagus. Okey. Ini penting. Kita ada banyak cetakan. Jadi kita boleh membaiki.
Okey. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan cukupkanlah kesabaran itu. Sabar dan cukupkan kesabaran itu. Isbiru, sabar. Wasabiru maknanya melipat gandakan, berusaha untuk sabar. Isbiru wasabiru. Apa dua kali ganda ayat ditakkid, ditekankan tentang kepentingan sabar dalam segenap urusan. Banjir, sakit, banyak kan, banyak. Musim sekarang ni musim ujian, dugaan. Tasrif Ramli kata dugaan, sabar. Sabar. Tapi sabar ni nak sebut tu senang. Allah bila sampai masa terperlukan sabiru. Isbiru ya ayyuhallazina amanu isbiru, sabar. Wasabiru, kuatkan kesabaran. Ya. Kalau dalam yang saya ni dia tulis cukupkanlah kesabaran itu. Yang Kak Norizah dia tulis apa? Kuatkanlah kesabaran. Bagus. Cantik ada ni. Maknanya wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Itu betul juga tafsiran. Ada lagi siapa yang tafsirannya? Macam mana? Kalau yang sama dengan saya ni, wahai orang beriman, bersabarlah dan cukupkanlah kesabaran itu. Kalau yang kuatkanlah kesabaran. Mana? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, sabarlah, wasabiru, dan betul lah, kuatkanlah kesabaran, gandakanlah, berusahalah untuk sabar. Kak Rahayu, kuatakanlah. Sekejap cari kamus. Tahu dah Kak, kuatkanlah. Tak apa. Salah je. Okey. Jadi kuatkanlah kesabaran. Sabar. Tak apa, ustaz faham. Salah je, sabar. Alhamdulillah. Maknanya bagaimana Al-Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang beriman, hendaklah kamu sabar dan kuatkanlah kesabaran. Sebab dalam bab sabar ni dia perlu mujahadah, struggle. Kita perlu struggle untuk sabar. Itulah yang Allah Ta'ala kata, isbiru, sabar, dan struggle lah untuk sabar. Dalam ayat yang kedua, ini bentuk-bentuk ujian ni yang Allah Ta'ala nak cerita dalam ayat kedua ni. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Okey. Sekarang ni tulis nombor 1 pada perkataan minal khawfi, dekat al khawfi. Tulis nombor 1 kecil. Footnote. Dia kalau bawah tu footnote, kalau yang dalam tu kawan kepada footnote. Kita nak panggil apa Kalau dekat perkataan tu mesti dia ada tanda kan, tik nombor 1. Bawah sana footnote. Yang kat situ apa dia panggil? Head note. Whatever lah. Tapi dekat perkataan al-khawfu tulis nombor 1 kecil. Ayat Quran tu kan? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Ni. Dekat perkataan ni tulis kat atas dia tu nombor 1 kecil saja. Wal-ju'i nombor 2. Body note. Okeylah. Wal khauf nombor 2. Wa naqsim minal amwal nombor 3. Betul mak order nota kaki hak bawah kat kaki tu. Ni hak atas ni dulu mak order. Nota kepala. Okey. Wa naqsim minal amwal itu nombor berapa? 1 2 3. Wal anfusi nombor 4. Was samarat nombor 5. Okey. Kenapa Ustaz Surya tulis nombor tu? Sabar dulu, tunggu jap.
Yang penting catat dulu. Kemudian wabasyiris sabirin. Okey, sekarang kita tengok makna dia. Sesungguhnya kami akan memberikan cubaan sedikit. Terbalik. Sedikit cubaan. Sebab bisyai'in maksudnya some. Sedikit cubaan. Some, S-O-M-E, bahasa orang putih tu. Some obstacles. Sesungguhnya kami akan memberikan sedikit cubaan kepada kamu semua. Apa Seperti ketakutan. Okey, sekarang ni perkataan ketakutan, tulis pula kat situ nombor 1 kecil. Kelaparan, tulis nombor 2. Kekurangan harta, tulis nombor 3. Jiwa, nombor 4. Dan buah-buahan, nombor berapa? 5. Jadi cuba refer yang kita buat nombor ke atas tadi. Yang kita buat nombor ke atas tadi, apa dalam bahasa Arab? Kelaparan. Apa dalam bahasa Arab? Betul, nampak? Al-ju'. Betul. Kelaparan nombor 2. Ini yang saya kata nak refer tadi. Al-khawf maknanya apa? Ketakutan, betul. Yang nombor 3, naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi, kekurangan jiwa, was samarat, apa nombor 5? Buah-buahan, betul. Ini yang kita kait tadi dengan nombor yang kita tulis kat atas pada ayat dengan makna kat bawah. Kemudian sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Agak-agaknya siapa tahu sambungan ayat lepas ni. Bila Allah Ta'ala sebut 5 bentuk ujian pada manusia, Allah Ta'ala kata bagi good news kepada orang yang sabar. Siapa dia orang yang sabar? Allah sendiri terangkan pada kita. Ayat selepas ni, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak payah cari jauh. Ayat lepas ni kat bawah tu. Tengok kat bawah tu. Dalam kitab kita, kat bawah tu. Bagus. Bagus Kak Rayu ambil Quran. Kat bawah tu ada ayat sambungan. Saja saya tak bagi tahu awal-awal. Sebab yang atas tu 155, ayat bawah tu 156. Itulah alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambungan ayat yang 5 bentuk ujian Allah tadi tu. Siapa dia orang-orang yang sabar? Who are they? Mereka ini ialah orang-orang yang apabila ditimpa oleh suatu kesusahan, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah jualah kami kembali. Jadi kita tengok 5 bentuk ujian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya betul, Faris. Istirja. Jangan silap eja, bukan istinja. Istinja itu benda lain. Ini istirja. Betul tu, istirja. Kalau istinja itu menyucikan selepas kita buang air kecil. Kalau istirja ialah ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok dalam ayat 155 tadi, kalau boleh kita
Walaupun kita tak ingat ayat, tapi kita tahu ayat 155 surah Al-Baqarah ni ada 5 bentuk ujian. Allah sebut dah, sebab dalam bahasa grammar Arab, dalam grammar Arab, wording perkataan walanabluwannakum itu adalah dia panggil fi'il mudhari'. Ada lam wala nu. Wala itu nak confirmation. Fi'il mudhari' present tense yang ada dua confirmation. Wala nab lam wala nab luwanna na, dua confirmation depan dan belakang masuk dalam fi'il mudhari'. Dua confirmation masuk dalam present tense, ia memberi makna future yang confirm. Future yang confirm. We will surely test you. Walanabluwannakum, pasti kami akan uji kamu. Dengan apa? Ketakutan. Takut. Kita baru saja melalui zaman takut tu. Takut nak keluar, takut nak pergi ke pasar, takut kena jangkitan, ancaman. Ya, ini bentuk ujian sebenarnya. Takut. Takut nak pergi nampak kat orang ramai, nampak ada orang tak jaga SOP, kita ada perasaan takut nak ke mana-mana, takut, bimbang. Itu bentuk ujian Allah. Kelaparan, ada orang yang diuji, nak buang kerja, dia related lah. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta. Bila kurang harta tu jadi lapar, tak boleh beli makanan. Dibuang kerja, kena tutup bisnes, lapar, kurang harta. Wal anfusi, kurangnya orang bersama dengan kita. Ini bentuk ujian. Cuba kita buat online berjoget-joget. Beribu orang masuk. Kita buat online kuliah hadis, 67 orang je. Ini wa naqsim minal amwal. Kalau kita buat berjoget, kita ajak berjoget, ajak karaoke, ribu-ribu orang. Cuba kita ajak TikTok. Cik, sekarang ni semua bangun dari kerusi masing-masing, kita berjoget, kita buat TikTok. Ramai orang masuk. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, berkurangnya manusia, ini pun bentuk ujian. Kalau zaman Nabi dulu, kurangnya pengikut, kurangnya orang yang bersama, ini bentuk ujian. Wal amwali, berkurangnya harta, berkurangnya pengikut, dan berkurangnya buah-buahan. Inur Rabiah tanya, Ustaz, dalam ini kenapa Allah mention buah-buahan sebagai satu ujian? Sebenarnya bukan buah-buahan itu ujian. Wordingnya ialah kekurangan buah-buahan. Wa naqsin tu maknanya kekurangan dalam ayat Quran ini. Kekurangan apa? Kekurangan harta, kekurangan pengikut, dan kekurangan buah-buahan. Maknanya kurang hasil. Kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Inu Rabiah, maksud di sini ialah kekurangan buah-buahan dengan makna kekurangan hasil. Tapi kenapa tak kata makanan? Ada dah atas tu, ju', lapar. Lapar itu kekurangan makanan untuk kita. Kekurangan buah-buahan itu dia pergi kepada hasil. Sebab di antara pendapatan utama orang di Madinah, mereka ni tanam pokok kurma. Mana hasil buah-buahan itu menjadi income mereka. Ada juga yang berniaga benda lain, itu berkurangan harta. Kan ada kan 5 tu kan? 5, takut, lapar, kurang harta, kurang orang bersama, kurang buah-buahan. Dengan ayat hasil pertanian, maknanya kurang buah-buahan itu dengan merangkumi kurang hasil pertanian. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Kurang harta mungkin orang buat trading benda lain, mungkin orang buat servis. Jadi maksud ayat ni luas. 5 bentuk ujian Allah kepada manusia. Tapi ingat, wa basyiris sabirin, berilah good news kepada orang yang sabar. Siapa dia orang yang sabar? Ayat bawah tu. Orang-orang yang apabila mereka diuji, salah satu daripada 5 bentuk ujian ini, salah satu ataupun lebih, mereka kata kita ni milik Allah. Dan macam mana pun kita ni pasti akan kembali pada Allah. Inilah orang-orang yang selamat
Dia lulus dengan ujian. Kita sambung bawah ni, baca. Ayat ini menyatakan bahawa kesabaran mereka berdasarkan iman, tauhid mereka yang sungguh-sungguh kepada Allah, mengerti benar-benar bahawa segala yang terkena pada dirinya semata-mata dari Allah, yang seharusnya ia rela menerima hukum Allah. Ia rela terima ini hukum Allah. Jadi dia sabar dia itu datang daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tiada hitungannya, kerana amat banyaknya pahala. Sesungguhnya orang yang sabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tiada hitungannya, kerana amat banyak sabar dia. Jadi pahalanya sangat besar kepada orang yang sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Allah taala berfirman, orang yang sabar dan suka memaafkan. Ini satu lagi bab. Ini masuk isyarat seterusnya dalam bab kesabaran ini, dalam bab sabar sehingga dia mampu memaafkan. Allahu Akbar. Bab memaafkan ini. Nak maafkan orang, ia berkait dengan sabar juga. Orang yang sabar dan suka memaafkan, sesungguhnya hal yang demikian itu sesungguhnya termasuk pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang teguh. Allahu Akbar. Sabar dan suka memaafkan. Memang nak memaafkan, ia perlu kepada sabar yang kuat. Ustaz, macam mana Ustaz? I can forgive but I cannot forget. Bang, I can forgive you but I cannot forget what you did last summer. I know what you did last summer. Allahu Akbar. Ini perlu kepada kesabaran. Ayat ni berkait dengan memaafkan. Kadang masing-masing dalam hidup masing-masing ada pengalaman. Masing-masing ada pengalaman masing-masing. Ada orang yang ada pengalaman difitnah. Ada orang yang ada pengalaman dikhianati. Ada orang yang ada pengalaman dianiaya, dihina. Allahu Akbar. Tapi bukan mudah untuk memaafkan. Nak cakap bab memaafkan ni senang. Tetapi manusia yang paling hebat dalam bab memaafkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru sambut Maulud kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab memaafkan, ya Allah. Bayangkan apa orang Mekah buat kepada baginda di peringkat awal Islam. Allahu Akbar. Mereka boikot Rasulullah, mereka fitnah Rasulullah, mereka seksa para sahabat. Setiap benda sampai peringkat mereka nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya terpaksa Rasulullah tinggalkan kampung halaman Mekah tu, hijrah ke Madinah. Tetapi apabila baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tentera menawan balik kota Mekah, Nabi tidak ada balas dendam. Izhabu wa antumut tulaqa. Rasulullah kata, okey, kamu boleh pergi, aku lepaskan kamu. No revenge, tiada balas dendam. Inilah walaman sabara wa ghafara inna dhalika min azmil umur. Orang yang sabar dan boleh memaafkan, ya Allah. Nabi kata masa Nabi tawang kota Mekah, Rasulullah kata, aku hari ini aku akan menyebut
apa yang disebut oleh Nabi Yusuf kepada abang-abangnya, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada balas dendam hari ini, idhabu wa antumut tulaqa, kamu semua boleh pergi, aku lepaskan kamu. Tengok, Nabi Yusuf dikhianati oleh abang-abangnya. Abang yang dengki pada Nabi Yusuf, tolak Yusuf, tinggalkan Yusuf dalam telaga. Tahun-tahun berlalu, tahun-tahun yang berlalu seterusnya, akhirnya Nabi Yusuf jadi raja di Mesir. Abang dia, kita tahu kisah abang dia yang minta bantuan, tapi Nabi Yusuf tak balas dendam pada abangnya. Nabi Yusuf maafkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun maafkan penduduk Mekah. Yang menarik lagi, apabila datangnya selepas pembukaan kota Mekah ini, Rasulullah balik ke Madinah, ada seorang lelaki yang membunuh Hamzah masa perang Uhud dulu tahun ketiga Hijrah. Sayyidina Hamzah dibunuh dalam perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Nabi buka kota Mekah tahun ke-8, maknanya 5 tahun berlalu. Masa perang Uhud ini, Hamzah gugur syahid, dibunuh oleh seorang hamba dari Mekah. Dia ditawarkan, kamu bunuh Hamzah, kamu akan merdeka. Apa nama hamba ni? Siapa nama hamba ni? Dapat hadiah, dapat talaki percuma dengan Syekh Arab kita. Ada hadiah petang ni. Kak Mardiyah, betul, Wahsy. Kita petang ni ada 3 orang penerima hadiah daripada penganjur, dapat peluang untuk talaki direct dengan Syekh Mesir. Bagaimana minggu lepas ada 3 orang. Minggu ni ada 3 orang lagi. Kak Mardiyah salah seorang, dah jawab betul tu. Wahsy seorang, nanti ada 2 orang lagi. Wahsy Wahsy membunuh Hamzah. Jadi selepas kita sebut tadi tahun ke-8, selepas pembukaan kota Mekah, Wahsy datang ke Madinah, jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Wahsy kata nak masuk Islam. Rasulullah kata, kamu Wahsy ke? Ya, aku Wahsy. Kamu yang bunuh Hamzah kan? Ya, wahai Rasulullah, saya yang bunuh Hamzah. Lalu Rasulullah kata, cuba kamu ceritakan. Wahsy pun ceritalah, saya diberi tawaran untuk ikut perang Uhud, dan saya diberi tawaran supaya bunuh Hamzah, supaya saya dimerdekakan. Wahsy pun cerita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Wahsy, ghayyib wajhaka, kamu boleh pergi dari sini, jangan bagi aku nampak muka kamu lagi lepas ni. Allahu akbar. Allah. Rasulullah maafkan Wahsy. Rasulullah terima taubat Wahsy. Rasulullah memaafkan. Rasulullah tidak balas dendam pada Wahsy. Tapi Rasulullah kata, kau pergi dari sini, jangan bagi aku nampak lagi muka kamu. Sebab Rasulullah teringat kepada Hamzah. Teringat bahawa dia ni bunuh Hamzah, orang yang Rasulullah sayang. Tapi tak balas dendam. Maknanya apa ni? Maknanya dalil, tak apa. I can forgive, but I cannot forget. Itu wujud. Dan agama kita tidak larang kalau itu berlaku pada diri kita. Ustaz, saya boleh maafkan dah dia, tapi saya tak boleh nak lupa apa yang dia buat pada saya. Saya tak balas dendam. Betul. So macam mana nak buat? Saya tak nak jumpa lagi dia. Jangan tengok muka dia. Jangan stalk Facebook dia. Kita dah marah kat dia, tak apa, kita maafkan dia. Okey, usah peduli, jangan duduk tengok Instagram dia. Oh, dia pergi melancong. Oh, dia berniaga. Oh, dia beli kereta baru. Dah kita dah maafkan dia, kita jangan duduk tengoklah. Kalau tengok je jadi mari syaitan akan ungkit balik rasa tersebut. Jadi life must go on. Aku nak teruskan hidup aku, dia aku dah maafkan, okey, forget it. Inilah yang Rasulullah buat pada Wahsy. Rasulullah maafkan Wahsy, terima Wahsy masuk Islam. Rasulullah kata, Wahsy, kau jangan bagi aku nampak muka kau lagi selepas ni. Wahsy ikhlasnya
dalam nak bertaubat. Wahsy ikhlasnya, jujurnya dengan Islam, dia hadir majlis-majlis bersama Rasulullah, tapi dia bersembunyi di belakang-belakang para sahabat. Radhiyallahu an Wahsy. Moga-moga Allah redai Wahsy ni. Dia sembunyi jauh-jauh. Maknanya dia ikhlas nak bertaubat. Ya Rasulullah pesan yang ada dekat, tak apalah, aku sungguh nak bertaubat, dia sembunyi jauh-jauh. Ini orang yang ikhlas. Dan Wahsy telah membuktikan taubatnya. Dulu dia bunuh Hamzah, dia buktikan taubatnya. Wahsy lah yang membunuh Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab yang mengaku jadi nabi di akhir usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naik je Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Abu Bakar hantar tentera untuk pergi serang Musailamah Al-Kazzab. Wahsy join tentera ini, dan Wahsy lah yang bunuh Musailamah Al-Kazzab dengan tombak yang dulunya dia guna untuk bunuh Hamzah. Sekarang ni dia guna tombak yang sama untuk bunuh Musailamah Al-Kazzab. Maknanya Wahsy buktikan taubat dia. Jauh pula saya cerita Wahsy ni. Tapi nak bagi tahunya ni, memaafkan, sifat memaafkan ini ia perlu kepada kesabaran. Macam kita nak maafkan seseorang, kita perlu kepada kesabaran, sabar untuk memaafkan. Ia bukan mudah. Allahu akbar. Bab sabar ni bab memang hebat ujianlah. Bab nak memberi maaf ni, ya Allah, orang yang pernah dikhianati, orang yang pernah difitnah, yang pernah dihina, dia adalah orang yang hebat apabila dia mampu memaafkan. Allahu akbar. Satu lagi, kalau cerita bab, sebab masuk ayat ni, kamu hendaklah sabar dan memaafkan. Siapa isteri Rasulullah dulu yang kena fitnah berzina? Na'udzubillah. Ni hadiah kedua ni. Hadiah kedua petani. Siapa jawab dulu, dia dapat talaqi percuma. Kak Rahayu pula dapat. Kak Rahayu pertama jawab. Aisyah. Ramai orang jawab tu. Zarina, Rahimah. So yang dapat hadiah ni orang pertama jawab lah. Siang pula orang dah tak jawab dah bila dah ada yang menang. Kak Rahayu dapat. Dapat hadiah kedua untuk talaqi tadi. Kak Rahayu kata saya nak bagi kepada Siti Junaidah. Oh bagusnya. Ya Allah, Kak Rahayu kata hadiah dia untuk talaqi dengan Syekh Arab tu nak bagi kepada Siti Junaidah. Ada tak dalam ni Siti Junaidah? Kalau ada, tulis sikit kat chat tu. Alhamdulillah. Tulis sikit. Tapi dia duduk dalam kereta sekarang Kak Rahayu. Bagus, dalam kereta pun menuntut ilmu. Don't drink and drive, don't check and drive. Listening tak apa. Listening tak apa. Okey. Jadi Kak Rahayu tadi. Saya nak sebut apa tentang sabar dan memberi maaf ni. Ummul Mukminin Aisyah difitnah. Kita tahu cerita kena fitnah tu Okey. Jadi di kalangan yang memfitnah Aisyah ni ada juga orang-orang soleh, orang-orang mukmin yang terlepas cakap. Ini bahayanya viral. Sebab bila viral di Madinah tentang kes Aisyah ni, ada juga orang-orang soleh yang terpengaruh dengan berita viral ini dan bercakap tentang fitnah pada Aisyah ni. Dia sebut Aisyah berzina. Antara orang beriman yang tersalah cakap ni ialah Abu Mistah. Abu Mistah. Siapa dia Abu Mistah? Dia ni adalah sepupu Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia orang Mekah, dia muhajirin hijrah ke Madinah. Dia orang saleh, Abu Mistah ni. Dan dia orang miskin. Selama duduk di Madinah, Saidina Abu Bakar selalu bagi duit pada dia. Sepupu kan? Sebab dia orang saleh, orang mukmin, dia orang miskin. Saidina Abu Bakar selalu bagi duit pada Abu Mistah ni. Selalu bagi duit. Tiba-tiba Abu Mistah yang mukmin ini
terkesan dengan viral. Lalu dia ni antara orang yang bercakap tentang Aisyah berzina. Okey. Bila turun ayat Quran yang menyatakan Aisyah tidak bersalah, orang-orang yang bercakap menyatakan bahawa Aisyah berzina ini mereka dihukum qazaf. Apa dihukum qazaf? Rotan. Kerana menuduh orang berzina tanpa saksi. Salah seorang yang kena rotan ni tadi Abu Mistah, sepupu Saidina Abu Bakar tadi. Lalu bila dengar begitu, Saidina Abu Bakar bersumpah. Saidina Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku tak akan tolong dah kamu lepas ni. Selama ni aku duk bagi duit kat kamu, kamu cakap pula pada anak aku Aisyah, lepas ni aku bersumpah, aku tak akan bagi dah tolong kamu. Marahlah Saidina Abu Bakar, kau cakap gitu pada anak dia, isteri Rasulullah pula. Bila Saidina Abu Bakar bersumpah tak nak tolong dah, turun ayat Al-Quran. Allah Ta'ala turun ke ayat Quran menegur Saidina Abu Bakar. Ayat Quran kata tidak patut kepada orang beriman bersumpah untuk tidak tolong orang dah. Kenapa kamu tidak memberi maaf? Allah akan maafkan dosa-dosamu. Berilah kemaafan. Tidakkah kamu mahu Allah maafkan kamu? Turun ayat Quran. Saidina Abu Bakar bila turun je ayat tu, ya Allah, aku mahu, ya Allah, aku mahu kau ampunkan dosaku. Aku akan beri maaf kepada Abu Mistah. Lalu Saidina Abu Bakar tarik balik sumpah dia tu, dia beri bantuan balik pada Mistah tadi dan dia beri kemaafan. Panjang cerita saya ni, boleh faham tak kisah Saidina Abu Bakar beri maaf ni? Boleh faham tak? Saya nak, sebab saya takut cerita saya ni tak jelas. Saya nak relate dengan sabar dan beri maaf. Saidina Abu Bakar boleh sabar terhadap orang yang tuduh anaknya berzina, dia sabar kemudian dia beri maaf. Boleh faham Jelas okey. Kak Siti Junaidah tak apa tak reply, duduk dalam kereta diam-diam. Dengar je. Oh, ada driver, good boyfriend. Tak apalah. Ingatkan memandu sendiri Kak Siti Junaidah kita. Okey, faham dan jelas. Okey. Okey, kalau sebut good story itu maknanya fahamlah. Maksudnya Saidina Abu Bakar sabar dan memaafkan. Berat sebenarnya, bukan mudah untuk memaafkan. Ia perlu kesabaran yang hebat. Saya nak sebut satu lagi. Sebab untuk kita lagi faham. Ada seorang syekh. Ni kita masih lagi dalam ayat ni. Siapa yang sabar dan memaafkan ni. Ada seorang syekh di negeri Arab. Allah Rabbi, syekh ni bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dengar tak kisah ni ke kita sambung bacalah? Nak dengar tak kisah tentang syekh yang mimpi jumpa Rasulullah ni? Nak dengar tak? Ke kita baca sambunglah. Takut duk cerita banyak sangat tak baca kitab pula. Kita baca kitab lah. Nak baca kitab ke nak dengar kisah ni? Yang syekh tu mimpi jumpa Rasulullah. Ada 10 orang tulis nak dengar, kita sambung cerita. Nak dengar ke? Okey, kalau gitu kita sebut sikit. Okey, ada yang respon tu. Sebab ini berkait dengan memaafkan. Syekh ni kata, aku bermimpi jumpa Rasulullah. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah beritahu aku, kata Syekh tu, sampaikan berita gembira kepada jiranmu bahawa dia akan bersamaku di hari akhirat nanti. Syekh tadi pun pak terjaga dari tidur. Jadi Syekh tu pun confused. Ni berita baik untuk aku ke berita baik untuk jiran aku? Sebab dia mimpi, Rasulullah kata, sampaikan berita baik kepada jiranmu bahawa dia akan bersamaku di hari akhirat nanti. Ada siapa kata, ni berita baik untuk aku ke untuk jiran?
Tapi sebenarnya untuk dia jugalah, sebab dia menjadi wakil Rasulullah suruh sampaikan, kan? Tapi menyebabkan dia tertanya-tanya, jiran dia ni siapa? Jiran dia ni orang biasa-biasa, dia ada kedai runcit, jiran dia ada kedai runcit, orang biasa, bukanlah orang alim, bukanlah orang posoleh sangat, cuma dia okey, pergi masjid, salat di masjid, berniaga, jiran gitu, orang biasa-biasa. Lalu Syekh ni pergi jumpa jirannya. Syekh kata, aku telah bermimpi. Ada suatu, aku mimpi jumpa Rasulullah. Dan ada satu perkara berkait dengan dirimu. Laki itu kata, apa Tuan Syekh? Apa berkait dengan saya ni? Apa tentang Rasulullah pula berkait dengan saya lagi? Ya, aku mimpi jumpa Rasulullah menyebut tentang dirimu. Apa dia Syekh? Apa dia? Kata Syekh, aku tak akan beritahu mimpi tersebut. Kamu dulu kena beritahu aku. Apa amalan kamu buat? Syekh kata, aku akan ceritakan mimpi ni, apa yang Rasulullah sebut, tetapi kamu kena beritahu pada aku. Apa amalan yang kamu lakukan? Sehingga Rasulullah masuk dalam mimpi dan beritahu perkara ni. Beritahu aku dulu. Dia cakap kat jiran dia. Jiran dia kata, Tuan Syekh, saya tak ada apa-apa amalan istimewa pun Tuan Syekh. Tak ada. Beritahu dulu, baru aku cerita mimpi aku. Tuan Syekh, saya orang biasa. Tuan Syekh pun tahu saya bukanlah. Saya orang biasa-biasa je. Lalu, Syekh tadi kata beritahu, cuba kamu ingat apa amalan yang pernah kamu buat. Lalu lelaki itu kata, oh ada satu perkara Tuan Syekh dalam hidup saya ni. Tapi saya tak pernah cerita kat orang perkara ni Tuan Syekh. Mungkinlah ini kot. Apa dia? Cerita cepat. Kisah ni kita sambung kuliah minggu depan Okay, kita baca hadis dulu. Kita sambung minggu depan boleh? Kita tiru sinetron kan. Sinetron ni masa tengah sedap tu dia iklan. Allah Akbar. Sambung minggu depan Subhanallah. Betul Kak Rayun. Sabar. Minggu depan. Allahu Akbar. Lalu jirannya bagi tahu pada Tuan Syekh tadi, Tuan Syekh, memang ada satu perkara berlaku dalam hidup saya. Saya tak pernah cerita kat orang pun. Tapi saya bagi tahu pada Tuan Syekh hari ni bahawa dulu Tuan Syekh, masa saya kahwin dengan isteri saya, baru je 5 bulan kahwin, isteri saya dah nak melahirkan anak. Ketika itu isteri saya menangis-nangis meminta maaf. Dan baby yang dia nak lahirkan itu memang bukan anak saya. Tapi isteri saya ni dia minta maaf. Dia kata dia dah bertaubat. Tuan Syekh, pada saat itu saya ni rasa tertipu. Saya rasa nak marah. Dan saya fikir saya boleh ceraikan isteri saya pada masa itu. Hantar balik dia pada keluarga dia. Tetapi dia bersungguh minta maaf. Dia bersungguh kata dia dah bertaubat. Bagilah peluang pada dia. Saya rasa tertipu Tuan Syekh. Saya rasa nak marah. Ya, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, dia lahirkan anak bukan anak saya. Tapi saya fikir balik, kalau saya ceraikan dia, kalau saya hantar dia pada keluarga dia, apa akan berlaku pada dia, pada baby itu? Tak selesai masalah juga. Jadi pada saat itu saya melihatkan keadaan isteri saya ni yang menangis, bersungguh, dan sepanjang 5 bulan kami kahwin ni pun, dia memang baik. Dia baik. Dia tunjuk memang dia nak berubah sungguh. Jadi Tuan Syekh, saya maafkan dia. Saya maafkan dia. Saya bawa dia ke satu tempat jauh daripada kampung saya ni. Saya bawa ke satu tempat sehingga dia melahirkan anak. Saya jaga dia. Dia melahirkan anak. Dan bila dia lahirkan anak, pagi tu waktu subuh, saya bawa baby ni ke sebuah masjid dekat kampung kami.
Bila azan subuh, saya nampak orang semua dah naik masuk masjid. Bila orang dah masuk semua masjid, baru saya turun. Saya bawa baby tadi, saya letak kat pintu masjid. Saya pun pergi semayang dengan jemaah. Selesai kami semayang, para jemaah keluar dari masjid, nampak ada baby. Lalu orang berkerumun ramai-ramai. Ada baby, anak siapa ni, anak siapa ni? Di hadapan orang ramai itu, wahai Tuan Syekh, saya pun pergi pegang baby tu. Depan orang ramai, tak ada orang nak mengaku ke tak ada. Lalu saya bagi tahu orang ramai, tak apalah, saya ambil lah baby ni, saya jaga. Jadi orang ramai melihat, saya sanggup ambil baby untuk jaga. Lalu saya bawa balik rumah, kami jaga baby ni. Saya maafkan isteri saya, dan saya tutup aibnya, dan saya jaga baby ni. Sampai sekarang Tuan Syekh. Tuan Syekh lah orang pertama yang saya cerita kisah ni. Tuan Syekh tadi terdiam. Lalu Tuan Syekh kata, kamu sangat hebat. Kamu memaafkan. Perkara ni bukan mudah nak maaf. Bak macam ni. Tapi barangkali inilah sebabnya. Rasulullah bagi tahu dalam mimpi aku, supaya beritahu kamu, kamu akan bersama baginda di hari akhirat nanti. Ya Allah. Memaafkan. Ya betul Kak Asyah. Menutup aib isterinya. Tutup aib isteri. Tutup aib isteri, tutup aib suami. Maafkan. Bagi peluang untuk taubat. Sebab tu bukan mudah ni. Walaman sabara wa ghafara. Perlu sabar untuk memaafkan. Jangan pula kata, oh ustaz bagi idea dah ni. Lepas ni orang berzina, lahir, pergi tok kat pintu masjid, buat macam ni, taktik sama. Itu orang yang nak melihat negatif. Orang yang nak melihat angle negatif, dia akan kata, ustaz ajar orang cara. Bila berzina, dapat baby, buat gini. Itu orang yang melihat negatif. Tapi kita nak bagi tahu bagaimana kesungguhan perempuan tadi nak bertaubat, dan hebatnya sabar si suami memaafkan dan menutup aib isterinya. Ini ayat ni. Walaman sabara wa ghafara. Ayat yang seterusnya. Wa qala ta'ala, ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Mintalah pertolongan Allah. Minta pertolongan Allah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Minta pertolongan Allah dengan penuh kesabaran. Bila kita diuji, kalanya kita diuji, jadi kita mintalah Allah tolong. Dan bila kita minta pertolongan Allah itu, mintalah dalam keadaan penuh sabar. Mintalah dalam keadaan kita solat. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Connected. Kita susah hati kalau wifi tak ada line. Susah hati kalau tak ada data, tak boleh nak WhatsApp, tak boleh nak connect ni ustaz. Susah hati kita tak ada internet. Bagaimana connection kita dengan Allah? Biar kita ni selalu connected. Dan nak antara cara, ialah sepanjang hidup kita ni dengan zikrullah. Yang secara spesifik lagi ialah dengan salat. Jadi dalam kita hadapi dugaan-dugaan, nak minta pertolongan Allah, mintalah dengan penuh sabar dan dengan salat. Kesabaran menahan hawa nafsu yang dalam mencapai suatu cita-cita, dan kesabaran mengusahakan pelbagai jalan ikhtiar untuk mencapai cita-cita. Di samping daripada itu, salat memohon kepada Allah agar terwujudnya harapan yang dicita-citakan, merupakan jaminan terbesar bagi tercapainya cita-cita, harapan dan matlamat itu. Firman Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya kami hendak menguji kepadamu semua, sehingga kami dapat mengetahui siapa di antara engkau semua itu yang benar-benar berjihad, dan siapa pula yang sabar. Allah akan uji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Sekali lagi, present tense ada dua confirmation yang memberi makna future yang confirm.
We will surely test you. Kami pasti examine, aku akan uji kamu. Exam. Ini examination. Hidup ini adalah ujian dari Allah. Daripada ujian ini dapat jawapan, dapat result. Kamu ni orang yang betul-betul berjihad, kamu ni betul-betul orang sabar ataupun tidak. Dengan ujian ini. Masa aku uji kamu sakit, masa aku uji kamu kena buang kerja, masa aku uji kamu bisnes drop. Dan masa aku uji kamu untuk sama-sama pertahankan agama. Ujian-ujian ini untuk Allah tahu. Orang yang benar-benar sabar dan orang-orang yang benar-benar berjihad. Okey. Hadis yang pertama. Jumpa hadis pertama Allahu Akbar. Wa an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ard. Was-salatu nurun. Was-sadaqatu burhan. Was-sabru diya'. Garis sikit, garis. Garis dekat perkataan was-sabru diya'. Garis itu ikutlah nak pakai highlighter warna pink ke, warna hijau ke, kuning ke. Highlighter. Was-sabru diya'. Hadis panjang tapi yang related dengan bab ni. Itulah. Dia panggil syahid ataupun point di situ. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Okey, kita baca sikit maksud hadis. Dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan adalah setengah dari iman. Bersih, kebersihan. Kebersihan diri, kebersihan rumah, kebersihan office, kebersihan. Allahu Akbar. Macam mana kebersihan rumah kita ni? Nabi kata separuh dari iman ni. Bila kita bersih rumah? Agak-agaknya. Bila tetamu nak datang. Cepat-cepat je bersih bilik air, bersih rumah. Apa ni? Apa ni? Ada tetamu nak datang. Setiap hari bersih rumah, alhamdulillah. Suami yang bersih pula. Untungnya dapat suami yang suka bersih rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada suami yang ditinggalkan plekat dia sini bulat, dia tinggal sini. Tualanya sini, spender dia sini, baju dia sini, kopiah dia sini. Ada suami yang tukang buat. Ada suami yang suka tolong bersih rumah. Bersyukurlah, itu satu nikmat dari Allah. Apa dipanggil? Suami dari langit ke dia panggil? Suami dari langit ke apa? Suami yang OCD. OCD ni apa benda kak? OCPD. Kalau OCPD itu polis. OCD itu benda. Suami kiriman Tuhan. OCD itu apa Kak Mas Nita? Suami OCD. Obsessive compulsive disorder. Apa? Obsessive compulsive disorder. Maknanya dia tak boleh tengok bersengit sikit lah, semua kena betulkan lah. Faham tak Ustaz? Mana orang kira perfectionist lah, semua kena lurus, straight lah. Pintu kena check 2-3 kali lah. Ya Allah. Obsessive compulsive disorder. Ya. Jadi si isterinya kena sabar ke kena syukur? Kena syukur ke kena sabar? Sabar dan syukur. Sabar. Ya. Dia kena sabar sebab everything nak kena perfect.
Dia kena syukur pada Allah. Tak ramai suami yang macam ni. Betul kiriman Tuhan ni. Jap-jap nak hafal dulu. Obsessive compulsive disorder. Masya Allah. Saya dapat belajar lagi petang ni. Satu benda baru ni. Tapi kalau saya ni memang jenis tak OCD sangat. Kalau saya ni, tak apalah. Oh, tak apalah. Allah. Tapi tugas utama kita tetap kita jalankan. Buang sampah memang tugas kita lah. Isteri buat sampah, maksudnya masak semua, kita buang sampah. Ya Allah. Tahniahlah kalau ada suami yang bersifat begitu. Sabar dan syukurlah pada Allah. Sabar dan syukurlah pada Allah. Dan sangat baik kalau kita memahami. Kita faham. Kalau kita faham suami yang macam ni, so kita tak akan marahlah kat dia. Kita kena alhamdulillah laki aku ni bagus, kan? Sabar Ustaz, 2-3 kali dia pergi check Swiss tu Ustaz, apa tertinggal flight. Tak apa. Sabar dan syukur. Benda kita nak cerita tadi kan, tak ingat dah. Sabar, kebersihan rumah. OCD bahaya sebab perlukan rawatan. Dia macam ni juga banyaklah. Tapi insya-Allah kita ambil yang positif. Sebab tu kita kata sabar dan syukur tadi. Insya-Allah. Tapi tidak semua suami yang tolong bersih rumah itu OCD. Kan? Tidak semua suami yang tolong isteri dia bersih rumah, bantu. Suami aku OCD dah. Tak gitu. Tu mungkin OCPD kan. Suami je kerja boleh kan. Okey. Jadi at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan sebahagian dari iman. Bersih. Maknanya kalau ada suami yang suka bersih tu tanda iman dia kuat insya-Allah. Tanda iman sebab dia nak bersih. Kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab itu sebahagian daripada iman, separuh daripada iman. Alhamdulillah. Ni walhamdulillah tamlaul mizan. Ungkapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan pahala. Cuba sebut ramai-ramai di tempat masing-masing, tak payah on camera pun tak apa, sebut alhamdulillah. Sebab Rasulullah kata menyebut alhamdulillah ini memenuhi timbangan pahala. Ya Allah, ya Allah. Apa lagi? Subhanallah. Alhamdulillah. Ungkapan subhanallah. Ungkapan alhamdulillah. Sebut di tempat masing-masing. Tak payah on camera. Sebut subhanallah. Alhamdulillah. Itu dapat memenuhi. Ya, dapat memenuhi atau mengisi apa yang ada di antara langit dan bumi. Besar pahala sebut alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Ya Allah. Salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhan. Sedekah adalah sebagai bukti keimanan. Sedekah itu bukti keimanan. Kenapa Rasulullah sebut sedekah itu bukti keimanan? Kenapa? Orang yang bersedekah bukti ada iman. Sebab sedekah ni ialah dengan duit, dengan harta yang kita miliki. Macam mana kita dapat duit dan harta tersebut? Dengan susah payah. Ada yang bekerja, dia dapat duit. Ada yang berniaga, dia dapat duit. Pencen Ustaz, dapat duit tak kerja pun? Tak, hasil kerja dia dulu berpuluh tahun tu dia dapat duit pencen tu. Okey. Lalu setelah susah payah yang dia buat, dia dapat duit ni, tiba-tiba dia sedekah. Dia bagi ke masjid, dia bagi ke surau, dia bagi ke tahfiz, dia tolong orang susah. Sebab apa dia bagi tu? Sebab dia yakin Allah bagi pahala. Itulah iman. Itulah iman. Sebab dia beriman, Rasulullah kata, sedekah jariah. Ni aku tukar PA sistem masjid ni. Jariah. Aku mati nanti pun, orang azan, orang buat kuliah, aku tukar PA sistem masjid ni, pahalanya berpanjangan. Sedekah jariah. Aku tolong orang susah. Ini sedekah. Sebab tu Nabi sebut sini, wassadaqatu burhan. Cuma saya nak pesan pada semua,
Alhamdulillah, bila kita bersedekah, kita tak payah sebutlah sedekah. Tak payah sebut. Allah tahu itu sedekah. Contohnya, saya cuba amalkan juga, saya nak kongsi, saya pun dah buat kempen sekarang. Saya sebut di mana-mana, kerap kali saya sebut di program-program. Kita kadang-kadang kita order makanan, Grab Food, Food Panda. Dia orang yang hantar makanan, hantar order kita. Kadang-kadang makan tengah hari, dia hantar tom yum kita tu bau. Sedap bau. Dia tu sarapan pun minum air mineral je pagi tadi. Yang hantar tu. Apa salahnya kita order makanan, dia hantar kat kita, "Dek, ambil duit ni RM5, RM10." Kita ulur kat dia, bagi kat dia. Bukan banyak pun saya adalah juga buat gitu. Kita tak mampu juga nak bagi banyak-banyak, bagilah RM10, dek ambil RM10. Banyak ni bang, banyak ni bang. Ambillah, tak apa. Allahu Akbar. Seronoknya dia. Seronok dia. Dia rasa, Allah, banyak ni bang, murah rezeki bang. Dia tolong doa pula untuk kita. Ya Allah, ya Allah. Ya. Jadi cuba kita buat. Yang ada banyak boleh bagi banyak. Yang tak ada banyak pun bagilah RM5. Cuma masa bagi tu, tak payahlah sebut, tak apa, saya sedekah. Cuba tak payah sebut sedekah. Cuba tak payah sebut. Kenapa ni bang? Kenapa bang? Ambillah buat minum air. Ambillah duit raya. Lepas tu sambung sikit kat ujung tu. Jangan beli rokok Tak bang, saya tak beli rokok. Bagus. Dah sembahyang zuhur ke belum? Belum. Lepas ni nak pergi lah. Okey. Maksudnya kita tidak hina dia. Tapi kita sambil nasihat kebaikan untuk dia. Bagi duit dulu, bagi duit. Kalau nasihat dulu, dia kata, "Faham pula kau ni, tunjuk baik." Baik, kita bagi duit dulu. Kita tackle dulu hati dia. Ambil duit ni, buat minum air. Ambil duit ni, duit raya sebut. Jangan biasakan kita bagi, lepas tu kita, "Tak apa, saya sedekah." Salah ke sebut sedekah, Ustaz? Tak salah sebut. Tapi cara kita tu. Baik bagi. Saya adalah duduk berniaga sikit-sikit, berniaga kecil-kecilan, duduk jual habatus sauda, minyak zaitun, olive oil, niaga. Alhamdulillah kadang-kadang kat program, kat masjid, online pun ada. Kadang-kadang online tu lebih RM5. "Tak apa Ustaz, saya bagi sedekah kat Ustaz." Kita kata, "Saya tak minta sedekah, saya berniaga. Bayar ni je lah." Tak apa Ustaz. Bagi duit raya kat anak-anak. Bagi duit raya kat anak-anak boleh. Untuk bapak tak ada ke? Saya tanya pula. Bila kita guna perkataan, "Okey, ambillah yang lebih tu Ustaz, RM5 tu ambillah buat duit raya bagi kat anak-anak." "Okey, terima kasih. Moga Allah berkati rezeki akak juga." Tapi bila sebut, "Ustaz, RM5 tak apalah, sedekah kat Ustaz." Saya kata, saya tak minta sedekah, saya berniaga ni. Saya transfer balik, tak apa RM5. Maksudnya kita pun bukan nak sombong, kita nak ajar, nak bagi tahu supaya kita menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai, kan? Jadi kita kalau sebut halal boleh tak Ustaz? Boleh. Halal, tak apa. Saya selalu sebut sangat, yang saya selalu guna, saya sebut duit raya. "Ustaz ni asyik duit raya. Raya bila Ustaz?" "Tak apalah, ambil duit raya yang 2 tahun lepas." Kata. Saya selalu sebut perkataan duit raya. Jadi kita jaga hati dia tau. Bila kita beri tak banyak, saya pun bukan selalu beri sangat, bukan banyak sangat. Kalau sikit-sikit, kan? Saya selalu sebut duit raya. Jadi Dah buka dah. dah buka dah. Jadi jadi kita sebut perkataan tu, kita jaga hati dia. Kalau sebut halal boleh, sebut buat minum air boleh, tak ada masalah, Jadi sebut hadiah boleh, sebut hadiah. Sebab apa? Sebut sedekah pun tak salah sebenarnya. Tak salah kita sebut sedekah. Cumanya kadang-kadang ada orang yang Allah, dia rasa tak sedap bila orang sebut sedekah. Jadi kita jaga hati dia. Kan? Tapi bukan saya kata salah kalau sebut sedekah. Ya, betul, pendekatan yang sesuai. Cara kita bercakap, how to communicate. Memang ini satu benda yang penting sebenarnya. Okey, kita sambung. Tapi was-sadaqatu burhan. Yang kita beri itu semua Allah Taala niat, Allah Taala tahu boleh pahala sedekah. Semua dapat pahala sedekah. Kita sebut duit raya ke, kita sebut halal ke, kita sebut keep the change ke, kan? Jadi senang macam tu. Ustaz, masa kita beri tu tak niat dalam hati dapat pahala. Maksudnya kak, kita beri memang niat nak dapat pahala. Tak, kita niat nak kongsi rezeki. Untuk pahala juga tu.
Tak, kita bagi untuk tolong dia. Untuk pahala juga tu. Tapi kita niat pahala ke tak niat ke, kita dapat pahala. Tapi kita kena ingat, kita belajar dah bab pertama gitu. Innamal a'malu binniyat. Segala amalan adalah berdasarkan niat. Masa kita beri tu tak payahlah usolli, tak payahlah niat sahaja aku beri sedekah 2 rakaat kerana Allah Taala. Tak perlu gitu. Kita beri tu intention kita. Kesian dia orang muda, muda ni duk kerja cari duit, bagilah RM10. Memang niat kita sedekah pun. Kita tak payah sebut pun sedekah, memang sedekah. Kecuali kita kira duit zakat, kita kira oh ni duit zakat. Kalau duit zakat itu kena niat. Ya Allah, ini duit zakat yang wajib kat atasku, aku bagi ni. Kalau duit zakat kita kena niat spesifik. Ni duit zakat amount ni. Sama ada kita nak transfer, nak bagi cash. Kalau duit zakat kena niat zakat. Kalau duit sedekah, kita pun tahu sedekah. Kita tak sebut saja aku sedekah pun tak apa, Allah Ta'ala tahu. Bila zakat, dia akan spesifik niat. Bila sedekah, kita tak niat pun memang kita beri itu sedekah. Sebab tu hadis ni kata, wassadaqatu burhan. Orang yang memberi sedekah ini, tanda bukti iman dia. Saya pun segan pada selalu yang datang dalam grup pengajian Riyadhus Salihin ni, AJK selalu transfer duit pada saya. Ni kata Ustaz, ni sumbangan jemaah kat kelas kita. Saya kata, ya Allah, syukur pada Allah. Saya ucap terima kasih, doakan moga-moga Allah Ta'ala tambah lagi rezeki dan keberkatan hidup pada yang menyumbang. Memang saya ucap terima kasih sungguh. Dan kalau boleh yang ada rezeki lebih tu, janganlah bagi kat saya seorang. Bagi juga kat ustaz-ustaz lain yang mengajar kita. Ada ustaz yang mengajar Quran, I'rab, semualah. Supaya kita kongsi lagi banyak pahala tuan-tuan dan puan-puan. Kongsi seramai-ramainya. Jadi sedekah ini tanda. Wassadaqatu burhan. Sambung lagi. Sabar adalah merupakan cahaya. Ini yang kita garis tadi. Wassabru diya. Sabar itu cahaya. Cahaya. Orang yang sabar ni dia bercahaya. Orang yang sabar ini, walaupun dia ada masalah dalam hidup, dia sakit, dia sedang diuji oleh Allah, tapi sabar itu menyebabkan dia ni macam ada cahaya. Wassabru diya. Sifat sabar itu berseri muka dia. Kenapa dia ni sakit lama dah, tapi tengok wajah dia nak tenang je Ustaz. Dia ni difitnah, dikhianat, dia ni ulama, difitnah, dibuat karakter assassination, tapi kita tengok muka dia berseri je Ustaz. Dia orang soleh, dia sabar. As-sabru diya. Orang yang sabar ini bercahaya. Al-Quran sebagai bukti yang membenarkan kamu atau yang akan menentang kamu. Quran di hari akhirat nanti akan menjadi pembela kamu ataupun pendakwa kamu. Kamu hidup berdasarkan Quran, dia bela kamu. Kamu hidup tidak berdasarkan Quran, dia akan mendakwa kamu. Semua manusia pada waktu pagi menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya dari seksa Allah dan ada yang membinasakan dirinya. Maknanya manusia setiap hari dia macam dia deal dengan Allah. Ada yang memerdekakan diri dia daripada azab Allah, ada manusia yang bertindak, dia membeli azab Allah. Ada yang membeli kebebasan daripada azab Allah. Ini bahasa yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dengan terang menunjukkan bahawa iman bukan hanya kepercayaan yang hampa, tetapi kebersihan itu sebahagian dari iman. Kalau iman itu sebagai kebersihan jiwa, fikiran daripada kepercayaan khurafat, maka kebersihan lahir, perut, badan, pakaian, poket, itu semuanya termasuk sebahagian dari iman yang kita bincang tadi. Dan ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan dari fikiran yang sihat dan sempurna, pasti akan menimbulkan rasa syukur dan memuji kepada Allah atas segala nikmat yang diterimanya dan kejadian-kejadian yang di sekitarnya. Oh, dapat rentas negeri. Alhamdulillah, boleh tengok mak, boleh jumpa adik-beradik. Boleh rentas negeri. Yeay, boleh melancong. Tengok orang beriman macam mana.
Yes, boleh pergi bercuti kat situ, kat sini. Orang beriman, mereka alhamdulillah dengan apa yang berlaku di sekeliling dia. Demikian pula kalimah subhanallah walhamdulillah. Dua kalimah ini sekiranya diperhatikan adalah memenuhi angkasa yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga. Semuanya menimbulkan takjub yang mengertikan kebesaran Allah serta kesuciannya dari segala sifat-sifat kekurangan. Subhanallah tu. Di samping menimbulkan rasa puja dan puji kepada Allah, solat dan kesabaran sebagai pelita dan penerang yang menyinari kehidupan manusia, dan sedekah membuktikan adanya iman di dalam dadanya. Juga Al-Quran sebagai bukti yang membela kepadanya jika ia benar-benar ajaran yang terkandung di dalamnya, dan ia akan menentang kepadanya jika ternyata ia melanggar ajarannya. Tiap manusia pada tiap hari menjual dirinya dan yang menjual dirinya kepada Allah dengan mengikut kepada tuntunannya bererti telah membebaskan dirinya dari pengaruh syaitan. Sebaliknya jika ia menjual dirinya kepada syaitan bererti telah menjerumuskan dirinya ke dalam kesesatan yang hina. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita sambung hadis yang kedua minggu hadapan. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kesihatan dan kelapangan kepada kita untuk terus berada dalam majlis ilmu, dikurniakan kesabaran kepada kita dalam menuntut ilmu, insya-Allah. Jadi sekadar ini dulu pertemuan kita untuk petang ini. Moga-moga ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hari ini berapa bulan? 21. 21 ni. Okey, 21 10. Terima kasih banyak Ustaz. Comel tarikh hari ni kan? 21 10 21. Lazada tak ada tu ke hari ni? Dalam kereta ke tu? Dalam kereta on the way back. Ni kalau kereta ni. On the way back. On the way back, yes, on the way back, ya. Allah, masya-Allah. Tak hujan On the way. Okey Ya. perjalanan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Ya ya. Terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Ustaz, jazakallah. Jazakallah. Waalaikumsalam Ustaz.